حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin dan penonton saluran YouTube rasmi Masjid Sultan Idris Shah II, yakni Masjid Negeri, begitu juga Facebook Masjid Sultan Idris Shah II dan ataupun Masjid Negeri Perak, dapat kita bersua kembali dalam siri kuliah pada hari ini. Dan pada siri ini kita akan membincangkan atau berkongsi berkaitan satu topik, yakni kewajipan dan keperluan berdakwah. Matlamat bagi membincangkan berkaitan dengan tajuk ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai kewajipan berdakwah kepada setiap umat Islam dan perlunya menjalankan kewajipan ini sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menerangkan bahawa pentingnya pelaksanaan dakwah sebagai suatu usaha untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia. Di samping itu, perbincangan ini akan menjurus atau membincangkan tanggungjawab berdakwah bagi mewujudkan kelangsungan pembangunan masyarakat dan tercapainya apa yang dinamakan atau diistilahkan sebagai khair ummah dan ummah syahidah. Dalam membicarakan topik ini juga kita dapat memahami kewajipan berdakwah yang sebenar serta kedudukannya dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dan kita dapat mengetahui apakah definisi kewajipan berdakwah seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Juga dapat mengetahui hakikat tanggungjawab berdakwah sebagai satu bahagian penting dalam kehidupan masyarakat umat Islam, dan juga dapat kita membincangkan apa juga perkara yang berbangkit dalam masyarakat yang mempunyai hubung kait dengan masalah dakwah serta pelaksanaannya. Sebagai pendahuluan, topik ini adalah salah satu ciri khusus bagi agama Islam, dan ianya bersifat sejagat, yakni al-alamiyah, dan membawa misi risalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Justru ianya akan membawa misi dakwah yang berterusan hingga ke akhir zaman. Misi dakwah ini akan berlaku sekiranya ianya dapat difahami sebagai satu kewajipan dan tanggungjawab syar'i yang perlu atau semestinya dipikul oleh seorang Islam ataupun dipikul oleh setiap Muslim. Dan dakwah itu juga berfungsi sebagai tanggungjawab sosial yang sentiasa memerlukan setiap orang-orang yang lebih pakar mengenai bidang tertentu dalam menjalani aktiviti hidup, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan syarak, yang mana ianya telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan dihuraikan oleh Rasul-Rasulnya
seperti mana yang terkandung dalam As-Sunnah. Dakwah sebagai suatu kewajipan syar'i, jika dilihat di dalam Al-Quran, terkandung ayat-ayat yang mengandungi perintah melaksanakan aktiviti dakwah. Antaranya sekiranya dipetik dari surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 2, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddassir Qum fa'anzir. Maksudnya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran, yakni kepada umat manusia. Maka dalam ayat ini diminta supaya kita memberi peringatan dan memberi amaran kepada seluruh manusia. Di dalam ayat yang lain, jika dirujuk kepada surah Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, yakni maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Maka dengan ini ianya memberi gambaran, memberi makna bahawa kita perlu dan menjadi satu keharusan kepada kita supaya memberi ingatan kepada orang-orang yang dekat di sekeliling kita, di kalangan keluarga kita, bermula di kalangan keluarga kita dan orang-orang yang berhampiran dengan kita. Dan ini juga dapat kita hayati bagaimana saranan Allah SWT di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka, yakni engkau serukan dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang akan mendapat hidayah petunjuk. Ayat ini merujuk langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukhatab yang diperintahkan supaya menyampaikan dakwah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbukti berjaya melaksanakan perintah berdakwah ini walaupun baginda menghadapi pelbagai rintangan, cabaran dan halangan. Oleh yang demikian, jelas di dalam ayat-ayat Quran yang dinyatakan tadi, ianya merupakan satu tanggungjawab syar'i kepada setiap Muslim untuk melaksanakan aktiviti atau seruan berdakwah. Dan nas-nas itu adalah satu nas yang disenaraikan berkaitan dengan seruan ataupun amalan berdakwah, dan ianya satu kewajipan syarak yang mesti wujud di kalangan umat Islam seluruhnya. Para ulama telah menyimpulkan bahawa amalan berdakwah ini adalah fardu ain ke atas ulama bagi menyampaikan ilmu dan kepakaran mereka demi tersebarnya ajaran Islam di persada bumi ini.
dan ianya merupakan atau menjadi fardu kifayah bagi umat Islam, di mana mereka berkewajipan mewujudkan segalanya, yakni di antaranya mereka yang bertugas menjalankan aktiviti dakwah agar ianya dilangsungkan secara berterusan. Gejala kefasikan dan rasuah di kalangan masyarakat, terutamanya para pemimpinnya, maka ianya dikhawatiri akan bermaharajalela unsur kezaliman dalam masyarakat yang merupakan punca kepada segala malapetaka di bumi ini. Oleh yang demikian, sepatutnya dalam kehidupan masyarakat yang sering lalai, maka perlu diwujudkan atau ditubuhkan institusi yang bertugas bagi menangani segala unsur negatif yang bakal membawa kepada kezaliman. Cabaran dan laknat Tuhan terhadap kehidupan masyarakat telah terbukti di dalam Al-Quran, seperti kaum Samud, Iram dan lain-lainnya. Dan bagi masyarakat hari ini, seharusnya menjadikan perkara-perkara itu sebagai suatu iktibar dan renungan. Sekurang-kurangnya, terdapat orang-orang yang tertentu dalam sesebuah masyarakat yang mampu menterjemah pengertian dan kefahamannya ke dalam masyarakat agar mereka lebih berwaspada dan mengambil kira dalam kehidupan sosial. Dan hukum syarak jelas telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah Islamiah pada segenap tempat dan keadaan. Kewajipan ini dipertanggungjawabkan ke atas semua orang Islam, sama ada secara individu, secara berjemaah, termasuk juga kepada pemimpin. Dalam tanggungjawab individu, Allah menyatakan atau Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada, yakni menggesa dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta ia sendiri mengamalkan atau mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Manakala dalil bagi tanggungjawab dakwah Islamiah secara berjemaah, Allah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala sifat yang buruk ataupun salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Maka di samping itu, tidak hanya individu dan jemaah sahaja yang diberi amanah tanggungjawab dakwah Islamiah, tetapi sebuah negara atau pentadbiran sesebuah negara juga diberikan tanggungjawab dalam mengembangkan dakwah Islamiah. Ini antara nas-nas ataupun perintah Allah SWT yang menggambarkan bahawa
kewajipan berdakwah itu menurut syarak. Dakwah juga merupakan satu tanggungjawab sosial. Terdapat beberapa hujah yang menyatakan kenapa dakwah itu dianggap atau sifatnya sebagai tanggungjawab sosial. Di antaranya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maksudnya, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Berasaskan kepada ayat di atas atau ayat yang telah dibacakan tadi, dapat difahami bahawa manusia dalam kehidupan sosial sentiasa memerlukan orang-orang yang lebih pakar mengenai bidang tertentu untuk menjelaskannya agar bakal menjadi pendorong baginya menjalankan aktiviti dalam kehidupannya. Termasuklah perkara-perkara syarak yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya, memerlukan adanya para ulama yang bangkit menjelaskan kepada umat supaya mereka sedar akan keperluan diamalkan dengan benar. Dan inilah antara lain tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim bagi menyahut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja kita berada. Terdapat dalil yang lain dinyatakan bahawa wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah war rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kepada perbuatan kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang, memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Berasaskan dalil tersebut, suasana kehidupan sekarang banyak ditandusi dengan penyelewengan, kerosakan dan hawa nafsu. Seharusnya terdapat pihak-pihak yang tampil memberi peringatan dan garis panduan yang berasaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya penganjur-penganjur kepada kejahatan itu tidak berleluasa dalam masyarakat. Dan inilah perlu disahut oleh kita sebagai seorang Muslim dalam mengembalikan masyarakat kita yang telah terpesong sebagai ingatan dan sebagai petunjuk agar kembali ke jalan yang benar, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang Allah larang seperti mana termaktub di dalam Al-Quran maupun nas-nas yang telah dinyatakan tadi. Dalam menyatakan bahawa keutamaan menjalankan aktiviti dakwah ini, dakwah pada hakikatnya merupakan satu aktiviti yang telah menjadi tugas turun-temurun para Nabi dan Rasul
yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala, yakni bermula dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, menjalankan aktiviti dakwah adalah satu realisasi kepada amalan Rasul-Rasul Allah yang terpuji. Dan ini jelas menyatakan bahawa para pendakwah merupakan pewaris para Nabi. Dalam Islam, amalan berdakwah adalah satu ibadah. Maka sudah tentu segala urusan yang mempunyai nilai ibadah adalah suatu keutamaan, kerana ia boleh membawa kepada rahmah dari Allah SWT. Maka dengan demikian, unsur dakwah dalam masyarakat Islam adalah satu perkara asas. Malah ianya merupakan satu tonggak kemajuan kepada masyarakat. Maju mundur masyarakat adalah bergantung kepada kejayaan aktiviti yang berkembang di dalamnya. Merujuk kepada surah Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada menggesakan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dalam surah yang lain, surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru, yakni kepada umat manusia seluruhnya, kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya, dan sebagai lampu yang meneranginya. Allah menyatakan kepada kita betapa mulianya pekerjaan berdakwah ini di sisi Allah SWT, kerana segala pengucapannya, tingkah lakunya menjadi suatu contoh kepada masyarakat. Dan dakwah menurut pandangan Islam merupakan satu ejen perubahan sosial yang amat berkesan. Oleh itu, perubahan sosial dan proses pembangunan masyarakat adalah sesuatu yang pasti. Maka peranan dan keutamaan berdakwah adalah sangat jelas sebagai suatu ejen perubahan. Sikap prejudis sebahagian masyarakat ketika mendengar istilah dakwah ini hanyalah disebabkan salah faham berkaitan dengan hakikat dakwah dalam Islam, ataupun mereka tergoda dengan proses berlaku dakwah yang tidak bertanggungjawab.
ataupun memahaminya serupa dengan konsep missionary dalam agama Kristian. Keutamaan dakwah ini tidak dapat disangsikan lagi melihat pelbagai gejala sosial hari ini yang semakin ketara, dan ini perlu kita ubah. Sudah tentu gejala sosial menanti tangan-tangan para pendakwah untuk menabur benih, menyemai baja yang sesuai bagi menyuburkan perkembangan dan pembangunan dalam masyarakat, supaya natijahnya apa yang diseru kepada masyarakat dapat diharmonikan dan memberi impak yang positif, yang baik, daripada sesuatu yang salah, yang tidak baik atau kemungkaran menjadi sesuatu yang sempurna, yang baik, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, dalam melaksanakan aktiviti dakwah ini sudah tentu terdapat cabaran-cabaran yang perlu diharungi, terutamanya cabaran-cabaran dakwah masa kini. Terdapat pelbagai cabaran dalam berdakwah dengan situasi atau realiti perkembangan semasa. Untuk menjelaskan cabaran dakwah-dakwah ini adalah sesuatu yang sukar bila mana kita melihat setiap perkara itu dalam keadaan sekarang ini sebagai sesuatu yang common, yang biasa, yang normal. Oleh itu adalah lebih sesuai andai kita mengkelaskan cabaran-cabaran itu dalam beberapa bahagian. Di antaranya, cabaran ini berpunca dari dalaman masyarakat Islam itu sendiri. Dan yang keduanya, cabaran yang berpunca dari luaran, yang sememangnya telah menjadi suatu agenda pihak-pihak musuh Islam sejak dari dahulu lagi. Berkaitan cabaran yang pertama, terdapat pelbagai kajian didapati bahawa umat Islam sejak runtuhnya sistem khalifah dan kemudian berdirinya pelbagai negara bangsa bagi umat Islam, maka ternyata faktor kesatuan dan perpaduan di antara umat Islam adalah amat sulit untuk diciptakan. Walaupun sebahagian besar umat Islam menyedari perkara ini, termasuk suara-suara ulama mereka, namun kuasa politik yang sangat menentukan hala tuju satu-satu negara tanpa mengambil kira kecenderungan hati nurani umat majoriti. Maknanya di sini, penguasa-penguasa politik menentukan kestabilan dan kelebihan sesuatu negara. Andai dilihat wujudnya pemikir-pemikir Islam moden seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Abu Hassan An-Nadwi dan lain-lain lagi, yang mendedahkan konsep perlunya umat Islam kembali kepada sistem berkhalifah supaya nampak kurang mendapat sambutan daripada tokoh-tokoh politik Islam. Dan cabaran ini pula tambahannya adalah pendedahan media massa yang ditaja oleh pihak-pihak tertentu yang selalunya meletakkan satu sudut umat Islam dan menjadikan ideologi Islam sebagai satu ideologi yang membahayakan dunia.
Pengaruh ideologi ini mulai menjalar dan dianuti oleh sebagian umat Islam, sehingga pegangannya kepada ajaran Islam menjadi longgar. Malah terdapat juga fahamannya kepada Islam yang dianuti itu sama fahaman dengan Barat, hanya bersifat peribadi yang menguruskan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini adalah satu fahaman salah yang telah diserap masuk dalam pemikiran khususnya umat Islam. Oleh itu, cabaran yang bersifat dalaman seperti yang dinyatakan itu sepatutnya menjadi satu agenda kepada para pendakwah untuk diketengahkan kepada umat Islam dan mengubah pemikiran tersebut supaya dapat diatasi segera dengan cara yang lebih berkesan. Bagi cabaran yang kedua yang daripada luaran itu, ianya juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran, seperti mana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itu adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maksudnya, dan mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Maka di sini secara tegas Allah SWT mengingatkan kepada umat Islam bahawa umat Yahudi dan Nasrani akan selalu berusaha menjadi ikutan dan menganggapnya bahawa hanya mereka sahaja golongan yang benar. Oleh itu, seharusnya di sini umat Islam menyedari perkara ini agar tidak mudah dipesongkan oleh mereka. Walau jika dilihat dari sudut pembangunan dunia dan pengembangan ilmu dan teknologi, umat Islam mesti bergabung dengan mereka. Namun, umat Islam harus berhati-hati dalam persaingan ini agar tidak menjerumuskan umat Islam seperti mana yang telah ditegaskan oleh Allah SWT seperti mana ayat yang telah dibacakan tadi. Untuk menangani permasalahan ini atau untuk menghadapi cabaran ini,
Umat Islam mesti sedar akan kedudukannya sebagai khair ummah, yakni Islam adalah satu umat yang terbaik, bukan sahaja dari sudut moral dan pegangannya secara beragama, tetapi mampu menerajui pembangunan dunia sebagai suatu tugas, yakni dari konteks imarahnya, dan mengembangkan infrastruktur kehidupan melalui pembangunan ilmu dan teknologi sebagai satu tugas yang dinyatakan atau dinamakan khilafah. Dan ini juga menjadi satu tanggungjawab umat Islam masa kini untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada umat-umat yang lain berkaitan dengan tata cara mentadbir dunia ini sebagai atau berasaskan kepada sunnatullah yang telah ditafsirkan dan diberikan penerangannya secara konsep untuk diamalkan, yakni dijadikan satu petunjuk sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Usaha-usaha barat yang didalangi oleh kaum Yahudi dan Kristian yang ingin menghancurkan syariat Islam bukanlah sesuatu yang baru. Bermula dari konspirasi menjatuhkan negara Islam Madinah, mereka telah meneruskan dengan perancangan demi perancangan, termasuklah melancarkan siri-siri peperangan salib ke atas umat Islam. Kegagalan menguasai umat Islam dengan kekerasan menyebabkan mereka menukar strategi kepada suatu pendekatan yang lebih halus, tetapi punya kesan yang mendalam. Strategi ini boleh dirungkaikan dengan suatu serangan pemikiran yang melahirkan gerakan orientalis untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Islam dan umatnya, di samping turut menyebarkan fahaman sekularisme dan liberalisme barat yang sama sekali bercanggah dengan agama Allah SWT. Pengaruh ini terus menular, menguasai pemikiran umat Islam. Walaupun dilihat penjajah-penjajah telah kembali ke negara mereka masing-masing, namun penjajahan dari sudut pemikiran masih membelenggu di kalangan umat Islam. Ini juga dapat dilihat dalam pelbagai kajian dengan penyikiran Islam dari dasar di negara umat Islam. Juga nilai-nilai kerohanian dan moral tidak lagi menjiwai proses pembangunan dan modernisasi. Dan ini dapat melemahkan spiritual manusia dan menimbulkan percanggahan yang nyata antara nilai sekular dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dapat melahirkan pemikiran yang dianggap pragmatis. Dalam Islam, kewujudannya menempatkan syariat di suatu posisi yang amat tinggi dalam tadbir urus kenegaraan dan kemasyarakatan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah kejatuhan sistem khalifah. Dan ini perlu kita perbetulkan supaya sistem Islam itu
sistem yang telah disyariatkan itu menjadi satu sistem yang diguna pakai seluruhnya dalam kesemua aspek kehidupan kita. Dan di sinilah kita lihat bahawa peranan dakwah Islamiah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi menghalang pemikiran atau pengaruh barat ataupun orientalis terhadap pemikiran umat Islam. Dan ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan dipertanggungjawabkan kepada semua aspek atau semua golongan masyarakat supaya kembali kepada apa yang Allah terapkan atau Allah pandukan di dalam Al-Quran. Perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dapat diatasi seandainya suatu pemerintahan dilandaskan kepada syariat Islam, namun realitinya pembentukan pemerintahan Islam itu tidak mudah dan boleh digambarkan belum dapat disempurnakan sepenuhnya hingga kini. Dan sebagai suatu penyelesaian untuk menjaga kemurnian syariat Islam, maka dengan mengembangkan dakwah Islamiah secara bersepadu dan berterusan, peranan dakwah ini yang besar dalam menjaga dan mewujudkan syariat Islam ternyata boleh dibuktikan. Sebagai contoh yang berlaku di Malaysia di awal zaman merdeka dahulu, sistem perundangan negara dibentuk melalui kanun-kanun England dan India. Dalam sekitar tahun 1980-an, maka Mahkamah Syariah diwujudkan atas desakan masyarakat Islam yang digerakkan secara dakwah Islamiah. Ini satu contoh kejayaan di negara kita. Maka mungkin model ini atau kaedah penyebaran yang dilaksanakan boleh kita kembalikan kejayaan-kejayaan ini dalam merungkai menghadapi cabaran-cabaran yang berlaku dalam era globalisasi ini, dan seterusnya kita menatijahkan garis atau elemen-elemen yang telah dinyatakan oleh Islam dapat diterapkan dalam pentadbiran bernegara dan bermasyarakat. Apa isu yang dibangkitkan? Ataukah apakah isu-isu dakwah yang perlu kita angkat sebagai satu tanggungjawab dan sebagai satu kewajipan? Isu dakwah ini sudah tentu merangkumi semua permasalahan kehidupan, memandangkan agama Islam adalah suatu agama yang syumul dan ianya juga adalah hidayah langsung daripada Allah SWT sebagai Maha Pencipta kepada seluruh manusia yang beriman. Isu muamalah yang mencakupi persoalan politik, sosial dan ekonomi dikira masih berkurangan pendedahannya di khalayak ramai umat Islam. Sehingga ramai umat Islam menganggap bahawa Islam itu hanya terhad kepada perkara-perkara berkaitan ibadah, yakni sembahyang, puasa, zakat dan haji. Maka di sinilah tanggungjawab umat Islam dari sudut dakwah bagi meninggikan kalimah Allah
Dan ini memberi gambaran atau makna bahawa menjadikan Islam sebagai suatu perpaduan, sebagai satu panduan hidup dalam bermuamalah dan beribadah. Menjalinkan persaudaraan Islam sebagai satu perhubungan dalam jamaah, melebihi ikatan persaudaraan yang berasas kepada hubungan darah bangsa dan negara. Seterusnya, isu moral juga perlu dilihat, perlu diberi perhatian sepenuhnya. Ini adalah disebabkan moral sesuatu ummah merupakan satu jati diri yang sebenar. Para pendakwah perlu mengemaskini kaedah penyelidikan kemasyarakatan yang merangkumi kepada kaedah saintifik Islam, agar ianya tidak dikelirukan oleh hasil kajian maupun penyelidikan yang tidak munasabah. Di samping itu, dalam menyelesaikan isu moral umat Islam, maka umat Islam perlu diberi keutamaan menangani penyakit moral yang disifatkan kolektif berbanding dengan apa yang dinamakan virus moral yang bersifat individu. Masalah idealisme umat Islam juga boleh dikira sebagai satu isu dakwah yang memerlukan atau perlukan kepada bagaimana ditangani secara serius. Ini kerana masalah ini boleh mengakibatkan muncul gejala murtad yang berleluasa di kalangan umat Islam dengan dalih kebebasan beragama, sebagaimana ataupun dengan menyatakan bahawa itu adalah suatu hak asasi manusia sejagat. Ini isu-isu ataupun permasalahan yang perlu dirungkai, diatasi oleh umat Islam, dan para pendakwah atau akademia Islam perlu merungkai permasalahan ini supaya kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kembali kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Dan di sinilah umat Islam sepatutnya bersaing dengan umat-umat yang lain dalam membangun dan menjadikan sains dan teknologi sebagai suatu saranan dan juga sebagai satu peralatan yang sesuai bagi kepentingan memajukan dakwah Islamiah, kerana tanpa persaingan yang sedemikian umat Islam akan terpinggir daripada arus perdana dalam mengimarahkan dunia ini. Walaupun masa kini dilihat isu globalisasi lebih menjurus kepada masalah ekonomi dan politik, sehingga terdapat pengkaji yang menduga bahawa isu globalisasi ini adalah suatu pendekatan barat untuk mengukuhkan penjajahannya di dunia, yang mengukuhkan penjajahannya terutamanya di dunia ketiga, yakni di negara-negara membangun yang majoritinya dihuni oleh umat Islam. Namun umat Islam perlu ada pertahanan diri yang jelas, menampilkan identiti sendiri dalam menghadapi apa yang dipanggil sebagai satu cabaran dalam era globalisasi. Di antara kesan nyata di hadapan mata kita ialah kecanggihan teknologi maklumat yang mungkin pernah dikira mustahil pada beberapa kurun yang lepas, tetapi inilah realiti yang pada masa ini kita berhadapan dengan cabaran secara teknologi dan sains ini.
Maka yang demikian, penggunaan teknologi maklumat ini boleh kita katakan dapat memudaratkan kehidupan ummah melalui penaburan berita-berita palsu dan informasi yang tidak tepat, yang tidak mempunyai suatu asas. Dan di samping itu, ianya disalahguna bagi membela kemungkaran dan mengetepikan kemakrufan. Maka di sini adalah menjadi tanggungjawab umat Islam, khasnya pertubuhan dakwah, untuk memikul tugas ini, menggalas tugas ini untuk menyatakan keprihatinan terhadap bahaya pembuatan kepada perkara-perkara teknologi yang canggih, dan perlu ditamatkan konfrontasi di antara Barat dan Islam ini. Kebangkitan umat Islam dalam arena ini, dalam membasmi penjajahan pemikiran ini dalam pelbagai sudut dan bidang, adalah suatu kewajipan untuk mengembalikan kegemilangan Islam itu sendiri. Seperti yang telah dimaklumkan atau diterangkan sebelum ini, bahawa dakwah adalah meliputi kepada pelbagai dimensi dan bidang. Dakwah juga adalah satu medium penyelesaian permasalahan umat dalam pelbagai skop, sama ada sosialnya, ekonominya, budaya, keluarga, politik, juga permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pengaruh luar. Maka di antara bahagian dakwah Islamiah ini adalah politik. Pentingnya politik untuk dakwah Islamiah adalah disebabkan politik ini punyai satu kaitan dengan pentadbiran bernegara, dan negara adalah satu pemerintahan yang mengamalkan hukuman terhadap masyarakat. Peranan penting dakwah dalam mengisi pemerintahan akan mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bahkan dapat melaksanakan syariat Islam. Ini perlu dilangsungkan dalam sistem pemerintahan. Dan bila mana ini diserap, maka pentadbiran negara secara Islami dapat dilaksanakan dan mewujudkan sebuah negara yang berteraskan kepada ajaran Islam dan dapat menegakkan syariat dan dakwah Islam dengan suatu yang baik. Hadirin dan hadirat sekalian, ketika pendakwahan berlaku dan memasuki dunia politik, maka semestinya semua aturan yang harus ditaati perlu sesuai dengan aturan dakwah. Misalnya, tidak ada pendekatan secara paksaan atau kekerasan. Tidak boleh memberi satu gambaran yang menyesatkan, tidak memutar belit atau manipulasi sesuatu kebenaran dan membohongi masyarakat. Maka sesuatu yang terbuka, jujur, sifat bertanggungjawab serta keberanian melaksanakan kepada amar makruf dan nahi mungkar, yakni menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, perlu ada dalam jati diri sebagai seorang pendakwah. Dan
semestinya ciri-ciri ini perlu difungsikan sebagai satu pendekatan atau medium dakwah secara media bagi mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Sudah semestinya perlu digerakkan program-program dalam bidang ekonomi, sosial, kebajikan, kesenian dan pelbagai lagi bagi menyokong keutuhan pelaksanaan dakwah ini dengan penerapan kepada aktiviti dalam pelbagai bidang, maka ianya dapat mengelakkan tanggapan bahawa pelaku-pelaku dakwah hanya mengulangi retorik Islam yang cemerlang tanpa menunjukkan suatu bukti di kalangan manusia. Justru itu, aktiviti yang meliputi kepada Muslim dan non-Muslim, yakni bukan Islam, perlu berjaya dan menjadi suatu model bagi menggantikan sistem yang ada. Dan inilah satu konsep dakwah yang terbuka dan menyeluruh yang perlu kepada pendekatan baru dan tidak tergelincir daripada saranan-saranan Allah SWT sebagaimana di dalam Al-Quran. Konsep penerapan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan itu adalah suatu konsep dakwah Islamiah. Menonjolkan sesuatu yang baik, sesuatu nilai yang menatijahkan kepada sesuatu yang baik dan menukar kepada sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, itu adalah satu nilai-nilai Islam yang termaktub dalam konsep dakwah Islamiah. Dan penerapan nilai-nilai dakwah dalam pentadbiran awam dalam sesebuah negara adalah punyai pelbagai tujuan. Di antaranya ialah dapat memupuk, menanam semangat cintakan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ianya juga menunjukkan suatu nilai menghormati kepada kebaikan dan membenci kepada keburukan. Ianya juga dapat membentuk suatu sikap yang berguna dan bertanggungjawab kepada negara. Dapat juga menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Nilaian ini juga dapat menghasilkan suatu perkhidmatan yang bermutu, melatih diri dengan tahap kecenderungan disiplin yang tinggi, serta menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Oleh yang demikian, para pendengar sekalian, dapat disimpulkan bahawa menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, baik umat Islam ataupun yang bukan Islam, adalah suatu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas umat Islam seluruhnya. Hukumnya boleh kita katakan berlegar di antara fardu ain bagi ulama yang mempunyai ilmu dan fardu kifayah bagi sesuatu masyarakat Islam atau seluruh masyarakat Islam. Keutamaan menyampaikan dakwah ini ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan ilmu dan pengalaman. Namun, tanggungjawab ini juga harus dipikul secara bersama oleh seluruh umat Islam.
dalam keseluruhan skop ataupun bidang. Dan dakwah ini juga adalah satu usaha untuk memasyarakatkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada seluruhnya. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, ia tidak ditujukan kepada satu kelompok sahaja, tetapi meliputi seluruh umat manusia sejagat. Dan dakwah juga merupakan satu panduan dalam menyelusuri kehidupan di dunia, dan ianya juga adalah merupakan suatu petunjuk kepada jalan yang benar bagi kita memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang hadirin, sidang pendengar sekalian, menjadikan amalan dakwah sebagai suatu yang perlu dengan memiliki nilai ubudiyah yang mendorong para pelakunya, yakni da'i, menjadikan sebagai suatu sarana jihad untuk memperolehi kemenangan dan darjah syahadah. Itu adalah suatu yang perlu diletakkan bila mana kita melaksanakan pendekatan dakwah Islamiah. Maka dengan ini, setiap orang Muslim, setiap orang Islam perlu mengambil cakna dan juga perlu mengambil bahagian dalam memajukan aktiviti-aktiviti dakwah dalam kehidupan bermasyarakat dari peringkat rendah, di lapisan bawahan hinggalah atasan. Dan peranan dakwah dalam masyarakat adalah sesuatu yang amat penting. Ini perlu dikembalikan, masyarakat perlu digerakkan, disuluh supaya berperanan dan mengembalikan era dakwah Islamiah seperti mana kegemilangannya satu masa dahulu. Perlu digerakkan kepada masyarakat, diterapkan bahawa pendakwahan ini merupakan satu nadi kemajuan bagi sesebuah masyarakat, dan ianya juga adalah suatu pemangkin kepada kewujudan legasi dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itu, pengembangan sosial ke arah yang lebih positif banyak ditentukan kepada bagaimana kita merungkai, mendefinisi, menginterpretasikan konsep dakwah itu, juga bagaimana kita melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah itu di kalangan masyarakat secara berkesan. Dan perlulah diperingatkan kepada seluruhnya supaya konsep dakwah, pelaksanaan aktiviti-aktiviti dakwah ini perlu digabung jalinkan, digarap agar sesuai dengan pendekatan ataupun era masa kini, supaya ianya tidak dibelenggu dengan pemikiran ataupun pembawaan konsep baru dengan cabaran-cabaran dunia luar. Perlu digarap, diguna pakai keilmuannya dan diterjemahkan dan disesuaikan mengikut zaman masa kini. Jadi bangunlah kita dalam menangkis, menggembeling, menghadapi cabaran-cabaran dakwah, dan pentingnya adalah untuk kita memahami di mana kewajipan dan tanggungjawab berdakwah
kepada diri kita untuk kita terjemahkan supaya pelaksanaan tanggungjawab ini dapat direalisasikan dalam kelompok keluarga, kejiranan, dan seterusnya melaksanakan kebertanggungjawaban ini secara bersama demi melaksanakan satu syiar Islamiah yang jaya. Jadi saya kira kesimpulan ini jelas dapat kita laksanakan, dapat kita rungkai, dan secara bersama kita tajdid niat kita, kita islah pendekatan kita dalam melaksanakan misi-misi dakwah. InsyaAllah sesuatu yang baik yang kita laksanakan dengan izin Allah SWT, dengan jayanya, dengan rahmah yang diberi, dapat kita laksanakan dan mengembalikan kegemilangan syiar Islam. Sekian saja dari saya, para pendengar sekalian. Jadi saya seru agar kita terus mengikuti perancangan ataupun kuliah-kuliah yang diberikan, yang disalurkan melalui YouTube rasmi Masjid Negeri atau Masjid Sultan Idris Shah II, termasuk Facebook dan Telegramnya. Terus ikuti siaran yang telah dirancang oleh pihak masjid. Saya juga seru agar kita follow, share, like perancangan-perancangan yang diterjemahkan dalam media sosial ini, dan kita berkongsi dengan pihak-pihak sahabat-sahabat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sekadar itu bagi pertemuan pada kali ini, dan kita akan insyaAllah, andai diberi ruang dan peluang, kita akan sambung pada siri-siri yang mendatang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.